Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita bersua kembali pada waktu ini untuk sama-sama kita menyambung perbicaraan kita berkenaan kupasan yang akan dikupas bagi kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kali ini kita akan masuk pada bab yang seterusnya setelah kita sudah melalui 3 bab yang utama. Yang pertama bermula daripada menjaga anggota mata, yang kedua menjaga anggota telinga, yang ketiga anggota lidah, dan insya-Allah pada kali ini kita akan diajar pula bagaimana untuk menjaga anggota yang seterusnya, iaitu perut. Macam pelik tak menjaga perut? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Sebab anggota-anggota sebelum ni yang kita tengok yang berkait dengan panca indera yang kita gunakan. Tapi bagaimana buku ini mengajar kita beri pentingnya untuk menjaga perut kita. InsyaAllah kita masuk. Kalau sesiapa yang mempunyai buku ini, buku yang saya guna ni, buku ni, okay, edisi yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, bolehlah kita buka pada muka surat 42. Okey, bab yang menyatakan tentang anggota perut, yang merupakan anggota yang keempat yang perlu kita jaga. Okey. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perut sebagai nikmat di dunia dan juga di akhirat. Kelebihan perut untuk tujuan akhirat adalah memberi bantuan kepada badan kita. Apa yang dimaksudkan dengan bantuan kepada badan? Bila mana kita makan, boleh menguatkan badan kita, dan makanan tersebut berubah menjadi darah daging kita. Daripada darah itu terjadinya air mani yang boleh mengeluarkan zuriat keturunan kita. Bermula daripada perut lah kita makan menggunakan perut. Okey, maka dengan sihatnya perut, seperti jantung, limpa, paru-paru, boleh mencegah pelbagai penyakit dan membolehkan kita menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Okey, bila mana kita menjaga perut, kita menjaga makanan yang masuk melalui mulut kita. Dari situlah biasa kita dengarkan, kita apa yang kita makan. Kebanyakan penyakit-penyakit yang kita hinggap dalam diri kita bermula daripada makanan, berpunca daripada makanan, apa yang kita makan. Okay, jika sekiranya kita menjaga makan kita, kita memilih makanan-makanan yang berkhasiat, maka insya-Allah boleh mencegah daripada pelbagai penyakit sehingga membolehkan kita beribadah dengan sempurna yang disebutkan dalam kitab inilah yang saya baca sebentar tadi. Manakala kelebihan perut bagi tujuan dunia ialah untuk kita dapat menikmati kelazatan makanan, kelazatan minuman, bersetubuh. Ketiga-tiga perkara ini hanya dirasai kenikmatannya ketika perut berada dalam keadaan sihat. Maksudnya penting juga untuk kita menjaga nikmat perut yang Allah kurniakan kepada kita, kerana jika sekiranya kita sakit perut, maka hilanglah nikmat nak makan, hilang, nak minum pun hilang, kan. Cuba kita ketika mana kita alami cerit-berit sebagai contoh, masuk je makanan terus nak pergi tandas, masuk makanan terus tandas, sampai lembek lah orang kata, sehingga kan tiada tenaga untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Islam, dia menunjukkan kepada kita, dia mengajar kepada kita semua perkara
Sebab itulah Islam ini disebut sebagai cara hidup. Bermula daripada kita buka mata, bangun tidur sehinggalah kita nak tidur semula. Semua itu Islam ajar kita. Sehingga menjaga perut juga termasuk dalam Islam mengajarlah kita bagaimana cara untuk menjaga perut. Okey, bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat perut ini? Bermula dengan caranya kita memelihara daripada memakan dan minum perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah serta perkara-perkara syubhah. Syubhah ini maksudnya kesamaran, perkara-perkara yang kita samar. Kita tak pasti adakah makanan ini haram ataupun halal. Adakah minuman ini haram ataupun halal. Kesamaran, tak pasti, syubhah. Okey. Dan itu yang pertama. Cara untuk kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mensyukuri nikmat perut ini, pertama menjaga perut daripada memakan makanan yang haram dan syubhah. Yang kedua ialah memelihara perut daripada berkeadaan yang terlalu kenyang. Maksudnya tak boleh kita makan terlalu kenyang. Bila kita makan terlalu kenyang, kita termasuk dalam hamba Allah yang tidak menjaga nikmat perut dengan sebaiknya. Kalau yang pertama tu haram tu, insya-Allah kan, kita berhati-hati. Tetapi kalau makan sehingga kenyang ni, Ustazah rasa ramailah di kalangan kita macam tu. Kan? Sebagaimana sunnah Nabi SAW, Nabi berhenti sebelum kenyang. Tapi kita dah kenyang, dah sendawa, bunyi dah kan, 2-3 kali bunyi baru nak berhenti daripada menyuapkan makanan ke mulut. Itu beza kita dengan Nabi lah. Tapi kita kena ikutlah cara Nabi, maksudnya berusaha untuk ikut cara makan Nabi. Nabi berhenti sebelum kenyang dan makan ketika lapar. Tapi sebaliknya kita makan apa yang ada depan mata, makan. Rasa nak makan. Nampak sedap, makan, ambil kan. Padahal tak lapar pun, kenyang je. Itu antara nikmat perut yang perlu kita jaga. Jangan terlalu makan sehingga boleh mengenyangkan perut ini dengan makanan yang sangat banyak kan. Okey. Jadi perkara kita berbicara tentang memelihara penawar bagi hati ini, sebenarnya bagaimana untuk kita memelihara hati kita. Kan, cara-caranya dia tunjukkan kepada kita dalam buku ini dengan cara kita menjaga anggota tujuh kita kan. Kerana bermula daripada anggota-anggota inilah boleh menimbulkan titik hitam di dalam hati kita. Okey. Sebab kadang-kadang kita ini lupa untuk mengembalikan hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Ustazah pernah sebut awal-awal dulu, tujuan apa kita mempelajari ilmu tasawuf ini, iaitu kitab penawar bagi hati kan. Dan hati ini penting untuk kita jaga kerana hati ini merupakan cerminan kepada sikap seseorang. Sikap kita lah melalui tingkah laku. Maksudnya daripada hati ini dia boleh mengeluarkan tingkah laku kita. Bagaimana tingkah laku kita di luar, itulah petunjuk, penanda kepada hati kita di dalam. Jadi penting untuk kita menjaga hati kita. Okey. Okey. Itu dua perkara yang saya sebut tadilah. Bagaimana untuk kita menjaga nikmat perut kita. Yang pertama, mesti kita kena ingat, mestilah memelihara perut kita ini daripada memakan perkara yang haram dan syubhah. Yang kedua, jangan makan terlalu kenyang. Berhentilah sebelum kenyang. Okey, untuk kupasan seterusnya, insya-Allah kita berehat seketika. Kita bertemu selepas ini.
Alhamdulillah kita bertemu kembali. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apa kita perlu menjaga perut kita? Di dalam buku ini disebut kita mesti dan perlu bersungguh-sungguh memelihara perut daripada perkara haram dan syubhah kerana ada 3 perkara. Pertama, kerana takutkan siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham sekiranya kita tidak menjaga perut kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan termasuk dalam golongan ahli neraka. Wal'iyazubillah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat yang ke-10. Yang bermaksud orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Mereka itu hanya menelan api ke dalam perut mereka. Mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bermaksud anggota perut ini yang boleh membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Okey, bila sebut daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, apabila kita makan, kita faham bahawa makanan kita itu menjadi darah dan daging. Agak-agak kita lah, kita mampu tak scan badan kita ni, mana satu daging yang haram, mana satu daging yang halal. Kan? Daripada sumber makanan tadi tu dia dah bercampur semua sekali. Bercampur haram dan halal, maka kita tak ada kuasa dah nak cari kat mana daging ni haram. Nak buang contoh, kan? Tak ada kuasa. Kerana dia melekat, dia terus melekat dalam diri kita dan menjadi darah daging. Kan? Dan darah daging kita inilah, badan kita inilah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sedang Allah itu ingin melihat hamba-hambanya yang datang dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Bersih. Sanggupkah kita membawa daging tubuh badan kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercampur dengan perkara haram dan syubhah? Membawa sesuatu kepada Allah di hadapan Allah dalam keadaan kotor. Wal'iyazubillah. Kerana Allah itu maha bersih dan maha suci. Justru kita mesti membawa diri kita, tubuh badan kita, daging yang bersih. Yang suci daripada perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang syubhah. Jadi yang pertama, kerana takut akan siksaan api neraka Allah. Sebelum kita masuk yang kedua, ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, manittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Hadis ni masyhur yang selalu kita dengar. Maksudnya sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maka sebenarnya dia sudah menuntut agamanya dan dirinya dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Maksudnya orang yang menjaga dirinya daripada memakan makanan yang haram serta memakan makanan yang syubhah, dia telah menjaga agama dan dirinya. Apa yang dimaksudkan dengan memelihara, menjaga diri? Kan? Orang kita ni sebenarnya bersungguh-sungguh untuk menjaga keterampilan diri. Kan? Bagaimana kita jaga diri kita? Bagaimana cara kita berpakaian? Menunjuk
cara kita berpakaian itu sebenarnya menunjukkan salah satu kita menjaga diri kita. Kan? Memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang elok, kan? Bila kita duduk di tempat sejuk, contoh pergi ke Cameron Highland, kita akan mengenakan pakaian yang agak tebal sedikit. Kerana apa? Kerana kita nak memelihara badan kita. Kita nak memelihara tubuh kita daripada kena sejukan itu. Kan? Kena cuaca sejuk lah, maksud Ustazah. Jadi daripada situ kita melihat akal kita ini sempurna untuk kita memikirkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Dalam keadaan kita memelihara diri kita dengan sebaik mungkin. Contoh kita pergi ke mana? Nak berjumpa dengan khalayak ramai. Semestinya kita memakai baju yang cantik, baju yang kemas, baju yang elok. Kan? Itu tanda bahawasanya kita mampu untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita. Jadi syarah kepada hadis ini, sesiapa yang menjaga dirinya daripada perkara haram dan syubhah, sesungguhnya dia telah menjaga diri dan agamanya. Kan? Diberi penerangan di bawah ini, ada satu hadis yang lain, Nabi berkata yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Antara keduanya terdapat perkara syubhah. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Perkara-perkara syubhah ni kebanyakannya tidak diketahui. Tetapi perkara yang haram jelas Allah sebut. Perkara yang halal jelas Allah sebut. Dalam banyak-banyak perkara itu sebenarnya halal lebih banyak daripada haram. Tetapi sikap kita manusia ini memilih juga perkara yang haram. Sedangkan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Okey. Jadi sesiapa yang menghindarkan dirinya daripada perkara yang syubhah, dia menyelamatkan agama dan kehormatannya, iaitu akhlaknya, peribadinya. Sesiapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhah, dia seperti seorang pengembala haiwan yang berada di kawasan larangan yang dikhawatiri termasuk ke dalamnya. Sesungguhnya setiap pemilik ada kawasan larangannya. Okey. Jadi sebenarnya Islam telah menjelaskan kepada kita secara jelas tentang perkara haram dan perkara halal. Sebagaimana kita faham bila siang adanya matahari, bila malam adanya bulan. Jelas. Kan? Bila malam je mesti bulan, tak ada dah matahari. Kan? Jelas perbezaan antara malam dan siang. Jadi begitu juga dengan perkara yang haram dan halal ini. Jelas Allah nyatakan. Okey. Jadi yang perlu kita ambil perhatian ialah perkara syubhah, yang kesamaran. Kadang kita ni kan, kebanyakan orang kita ni pergi kedai makan, sebagai contoh. Pergi kedai makan, ni kedai ni macam nak masuk ke tak? Rasa macam confused lah, okey ke kedai ni? Tak apalah, masuk je lah kedai. Kan? Dah makan, siap makan, keluar je kedai. Barulah, betul lah, cuba tengok ni, orang kata kedai ni ada tak bersih sekian contoh. Kan? Maksudnya kesamaran lah dari sudut kebersihan. Kita makan sesuatu yang halal, sebagai contoh. Masa tu baru kita nak menyesal, tak jadi dah. Jadi kena berhati-hati sebelum kita masukkan makanan itu dalam mulut kita. Kerana bila masuk je dia terus jadi darah daging kita. Jadi kena berhati-hati dengan perkara syubhah yang disebut sebagai perkara kesamaran. Okey. Jadi itu antara hadis dan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kenapa kita mesti menjaga nikmat perut ini, iaitu kerana takutnya siksaan api neraka. Okey. Yang kedua, mereka yang memakan makanan yang haram dan syubhah tidak akan diberi petunjuk dalam ibadah. Allahu Akbar. Kan?
kerana mereka tidak berhak mengerjakan ibadah, melainkan berada dalam keadaan suci daripada segala kekotoran. Kekotoran yang dapat dilihat dengan mata adalah seperti najis, manakala kekotoran yang tidak dapat dilihat adalah seperti hadas kecil dan besar, serta memakan makanan yang haram dan syubhah. Ini yang kita takut. Sebab itulah kita fikir, ya Allah, kenapalah Allah tak kabulkan doa kita, kan, ketika solat. Rasa macam dah berbuih dah mulut ni, minta doa dengan Allah sekian. Tetapi kenapa Allah tak kabulkan? Jadi perkara-perkara ni lah yang kita perlu ambil perhatian. Bermula daripada bagaimana kita menjaga makanan yang masuk di dalam mulut kita ini. Adakah makanan yang haram ataupun makanan yang syubhah? Kerana kesan dia tadi telah disebut, Allah tidak akan memberi petunjuk dalam ibadah. Apatah lagi untuk mendengar doa kita. Kerana Allah itu sifatnya bersih dan suka kepada kebersihan, suka kepada kecantikan. Bila mana kita telah mengotori diri kita dengan perkara-perkara yang haram, inilah yang kita akan menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah mereka yang memakan makanan yang haram dan syubhah juga ditegah daripada melakukan kebajikan. Ini kerana mereka tidak mendapat sebarang pembalasan melainkan penat semata-mata. Jadi bermula, sebab itulah menjaga anggota tujuh ini menjadi poin utama yang perlu kita jaga terlebih dahulu. Untuk memastikan ibadah kita diterima oleh Allah, untuk memastikan hati kita ini boleh dibersihkan, maka menjadi perkara penting untuk kita menjaga anggota-anggota tersebut. Jadi kita berehat seketika, bertemu selepas ini insya-Allah. Macam banyak kerja lagi nak kena siap ni. Bila nak siap? Hari pun dah lewat malam. Banyak hari-hari yang istimewa aku tertinggal. Dah lewat dah ni. Rindia hari-hari, rasa coklat dinikmati. Mari beli coklat Yukis untuk family. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, sukalah Ustazah nak baca satu lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Yang membawa maksud Allah tidak menerima solat seseorang yang di dalam perutnya ada yang haram, adanya perkara haram. Sebenarnya disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat seseorang itu boleh mencegah dirinya daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Tetapi kita pelik. Orang yang tak tinggal solat, orang yang menjaga solat, tetapi masih melakukan perkara-perkara keji dan perkara-perkara mungkar. Kenapa? Kan? Samalah juga kita kena tanya diri kita. Kenapa aku ini masih sekian sebagai contoh. Masih melakukan dosa-dosa yang sama. Masih melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sedangkan solat kita tidak tinggal. Inilah kita risau. Kerana apa? Kerana Allah tidak akan menerima solat seseorang yang di dalam perutnya terdapat perkara yang haram. Ada sesuatu yang haram dah campur dah, kan? Daging kita dah bercampur dengan perkara haram dan halal. Jadi tidak sepatutnya. Kita mesti menjaga perut kita dengan menjaga apa yang kita makan. Okay. Kita perlu menjauhi sifat makan sehingga kenyang.
Kerana perkara berikut. Kenapa Islam mengajar kita supaya makan jangan terlalu kenyang? Sebagaimana Nabi juga tunjuk contoh kepada kita, Nabi berhenti sebelum kenyang, kan? Kerana banyak sebab ni. Antaranya, makan banyak menyebabkan kerasnya hati. Rupanya hati kita ni boleh keras dengan makan banyak. Bukan setakat dengan melakukan maksiat. Kalau kita kira makan banyak tu kita rasa mungkin tak ada apa pun, nanti buang juga kan, masuk tandas buang. Tidak. Okey. Jadi lepas ni kita dah tahu sekarang ni makan banyak boleh mengeraskan hati. Cuba sedaya upaya untuk kita ubah cara makan kita berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, bila makan terlalu banyak ini boleh membawa anggota badan kepada perkara-perkara kejahatan sia-sia. Kita baca dulu semua ni, nanti Ustaz terangkan. Yang ketiga, menyebabkan kebinasaan kepada kecerdikan dan kepintaran serta kurang faham. Kurang faham belajar. Okey, yang keempat, ia boleh menyebabkan kita malas beribadah. Kan? Sebab bila makan banyak ni kita jadi mengantuk, kita jadi nak tidur. Sebab tu dia kata anggota badan ini boleh jadi sia-sia dan boleh buat perkara jahat. Sebab apa? Sebab bila kita makan, selalu tak bila kita makan orang kata kenyang sampai menyandar. Sandar makan. Bila sandar tu kita dah mula malas, kita dah mula rasa ngantuk. Kita akan buatlah perkara-perkara yang tidak membawa faedah. Mungkin handset di tangan, kita tengok layari malas sambil baring kan. Okey. Dan sebabnya lagi ialah ketidakselesaan dalam beribadah. Contoh kita boleh ambil waktu kita bulan puasa. Macam mana kita buka puasa kita makan terlalu banyak sehingga kan tersangat kenyang dan kita melakukan solat sunat tarawih tu dalam keadaan sangat tidak selesa kan. Yang ni Ustazah rasa semua kita pernah lalui lah. Semua ada pengalaman lah kan. Bila makan sikit dengan makan banyak ketika berbuka puasa. Okey. Dan seterusnya bila kita terlalu makan banyak ni kita dikhawatiri, kita takut terjatuh kepada makanan yang haram dan syubhah. Sebab selalu nak makan kan, nampak yang lalu terutamanya sekarang ni Facebook kan, WhatsApp, status WhatsApp, ada je orang tunjuk makanan ni. Kita pun terliur pun kita pun order. Kita dah tak check dah daripada mana sumber makanan tersebut. Kan? Betul tak? Jadi nak makan je lah kerja kita, nak makan, dikhawatiri, dibimbangi, ditakuti makanan itu terjatuh dalam perkara-perkara yang haram dan syubhah. Okey. Makan banyak juga merumitkan hati dan badan kita bagi mencarinya, menyediakannya dan memakannya sehingga menyebabkan kemudaratan. Mudarat. Kalau makan banyak ni mudarat. Makan banyak adalah untuk kenikmatan dunia semata-mata. Ia boleh menyebabkan kesakitan yang boleh membawa kepada kematian. Kurangnya pahala akhirat. Kenapa makan banyak kurang pahala akhirat? Sebab atas tadi disebut malas untuk beribadah. Dan ia juga akan dihisap di hari akhirat. Kan? Sebab makan itu hanyalah kenikmatan dunia. Macam mana kita nak jadikan perut tadi untuk kenikmatan akhirat tu? Kita makan sedikit bertujuan untuk ada tenaga membolehkan kita beribadah kepada Allah. Tetapi jika sebaliknya kita makan terlalu kenyang, dia tak jadi beribadah dah. Beribadah dalam keadaan tak selesa, beribadah dalam keadaan nak cepat-cepat sebabnya dah mengah ni makan banyak kan. Ataupun malas terus. Bila makan banyak terus menyandar, tak nak dah buat apa-apa, nak relax je kan, sebab terlalu kenyang. Okey. Dan 10 perkara ni asbab kepada bila kita makan banyak ni disebut dalam kitab Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali. Okey. Jadi bagi kita yang sentiasa payahnya nak kawal makan ni, dia ada apa orang kata,
dia ada cara bagaimana untuk kita mengurangkan makan ni. Dan caranya, inilah cara yang terbaik. Cara yang terbaik, kita sudah pun masuk di bulan Rejab, kan? Kita cuba bersihkan diri kita. Kita cuba bersihkan perut kita ini menjadi perut yang fitrah, yang elok, yang baik, yang bersih, dengan kita memulakan berpuasa sunat di bulan Rejab. Kita puasa. Ustazah ada satu cerita, seorang nenek ketika Ustazah berada di Kedah dahulu. Nenek ni umur dia dah 70 lebih waktu tu. Tapi dia ni setiap tahun dia mendapat Lailatul Qadar. Maksudnya rezeki dia Allah pilih setiap tahun berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tapi tahun yang dia bercerita pada Ustazah tu, dia waktu itu tengah tidur dalam bilik, tapi bila dia buka je mata, dia nampak langit. Tidur dalam bilik, rumah ada bumbung, tapi dia buka mata, dia nampak langit. Dia pun terus bangun. Maksudnya itu adalah malam Lailatul Qadar pada perkiraan dia lah, kan. Nak tahu bagaimana amalan dia sehingga Allah memberi rezeki setiap tahun dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ialah 3 bulan berturut-turut dia akan berpuasa. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Setiap tahun 3 bulan berturut-turut dia akan puasa. Kecuali sehari sebelum Ramadan lah, kan. Sehari sebelum Ramadan tu. Okey. Jadi untuk perut ini, dalaman kita ini orang tak nampak, kan. Kita nak kena jaga ni, kita sendiri yang menjaganya daripada perkara-perkara syubhah tadi. Kita cuba bersihkan perut kita dengan kita mulakan puasa-puasa sunat. Kita sendirilah. Bila bercakap tentang hati ni, kita nak bersih hati kita. Bukan kita nak bersih hati orang. Kita nak cek hati kita. Bukan kita nak tujukan sesuatu tu pada orang lain. Sebagaimana kita menjaga luaran kita, kita memelihara pakaian kita, kita pelihara muka kita sekalipun, kan. Terutama muslimah. Bila naik je jerawat satu, habis semua ubat kita cuba, kan, pakai itu, pakai ini. Sebab apa? Sebab tak naknya orang tengok muka kita ni tak cantik. Nak cantik, kan. Tetapi sebagaimana kita bersungguh-sungguh menjaga luaran kita supaya orang nampak cantik, begitu jugalah kita mesti bersungguh-sungguh menjaga hati kita, menjaga perut kita. Bermula daripada perut tadilah hati kita jadi lunak. Sebab makan banyak tadi, kan, tak jaga perut, kan. Kita jadi malas beribadah, hati kita jadi keras. Jadi nak menjaga dalaman inilah sebenarnya lebih utama daripada kita nak jaga luaran. Nak jaga hati tadi lebih utama daripada kita nak jaga luaran kita. Dua-dua perlu dijaga, tapi dalaman itu lebih utama kerana yang dalam itulah akan terzahirnya di luar, kan, tingkah laku kita. Okey. Sebagaimana hadis Nabi SAW juga, Nabi mencela tentang perihal terlalu kenyang ini. Nabi sebut, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang yang sempurna imannya, dia akan memakan pada 1 perut, dan orang kafir akan makan pada 7 perut. Kan. Dan Nabi sambung lagi, bagi anak cucu Adam, memadai baginya beberapa suap yang membetulkan tulang belakangnya. Sekiranya dia menginginkan, dia perlu membahagi-bahagi perutnya. 1/3 bagi makanan, 1/3 bagi minuman, dan 1/3 bagi mengeluarkan nafas. Kan. Kena jaga perut kita ni, bagi hak yang sebaiknya pada perut kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkara utama bagaimana untuk kita menjaga perut, yang pertama mestilah menjaga diri kita daripada memakan perkara yang haram dan syubhah. Yang kedua ialah jangan makan terlalu kenyang. Jadi Ustazah harap apa yang kita dapat belajar tentang perut ini, walaupun kita rasa perut ni macam
tak berapa penting untuk kita jaga, tapi sebenarnya dia termasuk dalam anggota 7 yang perlu kita jaga terlebih dahulu. Dia termasuk dalam apa orang panggil turutan dia tu, yang keempat, perut ni. Kan. Tambah-tambah kita kat Malaysia ni macam-macam makanan. Orang kata dunia makanan lah Malaysia ni kan. Macam-macam makanan sedap yang ada. Kita cuba untuk kawal nafsu makan kita, untuk sama-sama kita beroleh rahmat kasih sayang Allah. Dan yang paling penting ialah untuk kita menjaga hati kita, untuk kita menyucikan hati kita, untuk kita bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati bersih, hati suci, hati yang fitrah. Jadi Ustazah rasa setakat ini je lah untuk kali ini. Apa-apa yang baik tu daripada Allah dan kurang lemah daripada Ustazah sendiri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.